Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya akan mulakan dengan tujuan pelaksanaan hudud. Kita melihat kepada objektif pelaksanaan hudud itu sendiri adalah untuk menjaga kemaslahatan yang lima. Yang pertama, menjaga agama, melindungi jiwa, akal, menjaga keturunan dan harta. Justru itu, had zina ialah termasuk dalam hukuman hudud yang wajib dilaksanakan. Saya pergi kepada masalah sosial yang membawa kepada jenayah zina. Masalah sosial yang melibatkan jenayah zina, saya utamakan ada beberapa. Yang antaranya adalah perbuatan sumbang mahram dan seks luar nikah, dan seterusnya pergaulan sosial yang membawa kepada zina. Kesan masalah sosial melibatkan jenayah zina ini adalah meruntuhkan institusi perkahwinan dan kekeluargaan, dan seterusnya dengan kelahiran anak-anak di luar nikah. Golongan kebiasaan terlibat di dalam zina ini menurut kajian yang dibuat adalah golongan kelas bawahan dan orang Melayu beragama Islam di kalangan bapa kandung, bapa saudara, bapa tiri, remaja berusia 18 tahun ke atas, dan mangsanya ada juga di kalangan 16 tahun ke bawah. Itu menurut kajian yang dibuat. Seterusnya, punca berlaku jenayah zina ini saya utamakan ada 3 punca utama menurut kajian yang dibuat. Yang pertama adalah pengetahuan agama yang rendah. Ini merupakan sebab utama kenapa berlaku zina itu sendiri. Seterusnya, budaya hidup remaja itu juga mempengaruhi keputusan remaja untuk terlibat dalam masalah sosial yang melibatkan jenayah zina ini. Dan yang terakhir adalah penularan gaya hidup barat yang menjadi trend ikutan semasa golongan remaja dan golongan muda. Ini juga punca utama juga yang membawa kepada jenayah zina. Saya kira itu sahaja pembentangan saya berkaitan dengan masalah sosial yang menjadi masalah jenayah zina. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Aiman Nawawi bin Zulkifli, nombor matrik A1899676, akan meneruskan berkaitan dengan undang-undang zina di Malaysia, yang mana saya ambil daripada rujukan daripada Enactment 11 tahun 1965, Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam 1965 bahagian 4 IX, kesalahan-kesalahan negeri Perak. Okey. Seksyen 115 zina. Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang yang diketahuinya atau ia pada masa itu isteri kepada orang lain atau atas sebab-sebab yang boleh dipercaya bahawa orang itu adalah isteri orang lain, dan persetubuhan itu bukan menjadikan satu kesalahan rogol, adalah melakukan kesalahan zina dan bolehlah dihukum penjara tidak lebih daripada 1 tahun, dan bolehlah juga dikenakan denda yang tidak lebih dari RM1,000. Seterusnya, yang kedua, berkaitan dengan barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isteri kepada orang lain, jika persetubuhan itu tidak membangkitkan satu tuduhan rogol, adalah melakukan kesalahan zina, dan apabila didapati salah oleh mahkamah yang berkuasa, bolehlah dihukum penjara dan tidak lebih daripada 1 tahun atau denda tidak lebih dari RM1,000 atau kedua-duanya sekali, penjara dan denda. Mana-mana perempuan yang bersubahat melakukan kesalahan yang tersebut dalam pecahan-pecahan strok 1 dan juga kurungan 2 dalam fasa ini, boleh dihukum penjara dan tidak lebih daripada 6 bulan atau denda tidak lebih daripada RM500. Dan insyaAllah saya akan menerangkan sedikit sebanyaklah berkaitan dengan apa yang diperbahaskan di dalam Enactment 11 ni. Okey, so kalau kita lihat pada yang pertama tu, dia menceritakan tentang hukuman bagi seorang yang telah berkahwin, bagi isteri ya. Apabila kita tahu dia adalah isteri ataupun berzina dengan isteri orang, maka dihukumkan oleh kerajaan negeri Perak pada ketika itu, di dalam enactment ini,
dihukumkan didenda 1 tahun, tidak lebih 1 tahun penjara, dan juga tidak lebih daripada RM1,000. Yang keduanya berkaitan dengan seorang perempuan yang bukan kepada orang lain, maknanya yang belum berkahwin, ghairul muhsan. Apabila berlakunya zina dan tidak tertuduh kepada rogol, maknanya kerelaan lah. Dilakukan sebab zina ni adalah kerelaan di antara kedua belah pihak, di antara lelaki dan perempuan. Dikenakan hukum penjara selama tidak lebih daripada 1 tahun dan juga denda yang tidak lebih daripada RM1,000, ataupun kedua-duanya sekali lah. Dan mana-mana yang bersubahat dalam melakukan perbuatan kesalahan tersebut, dia akan hukumkan penjara tidak lebih daripada 6 bulan